seorang ukhti yang duduk berdarat depan akak, jadi mungkin akak akan tengok dia juga sikit-sikit, tak tengok kamera. Okay, so dekat Mekah hari tu akak secara roughly akak ada cerita 13 tahun di Mekah kan, bagaimana Rasulullah menguatkan akidah para sahabat, mengubah kehidupan penduduk Mekah tu sendiri daripada gelap dan tenggelam dalam jahiliah tu kepada terangnya Islam tu kan. 13 tahun tak ada di akhir tahun-tahun akhir baru Allah menurunkan perintah untuk solat kan. Baru ada syariat. Tapi sebelum-sebelum tu tak ada, Allah tak ada turunkan syariat ke apa. Sebab apa? 13 tahun tu Nabi fokus untuk tarbiyah para sahabat, untuk menguatkan akidah para sahabat kan, untuk make sure hati akidah para sahabat bersih daripada pemikiran-pemikiran kotor yang dahulu, pegangan yang dahulu, ikut-ikutan nenek moyang terdahulu, and bersihlah daripada segala pemikiran yang jauh daripada nilai Islam and yang boleh menyekutukan Allah tu kan sendiri kan. So 13 tahun Rasulullah ambil masa untuk membina foundation kan, membina base untuk base Islam tu sendiri kan. Dari 13 tahun tu lah sampainya Islam dekat kita sekarang ni kan. Kiranya tanpa 13 tahun yang sangat kuat yang Rasulullah bina sendiri, Rasulullah as murabbi menguatkan para sahabat, tak dapatlah kita ni Islam kalau waktu tu foundationnya tak kuat. And kenapa kat letak gambar pokok kat sini, akan nak kata tentang akar yang kuat lah kan. Mekah tu ibarat akar yang kuat dekat bawah ni kan, yang memastikan pohon tu tumbuh subur dan mekar and subur and kekal lama kan, sehinggalah macam sampai sekarang ni kita dapat lagi Islam kan. Bayangkan kalau akar tu rapuh, akar tu hanya mudah dicabut, tiup angin hilang, maka Islam tu mungkin takkan sampai pun kat sini kan. Itulah usaha Rasulullah dan para sahabat sepanjang 13 tahun di Mekah menghadapi penyiksaan, menghadapi kaum Quraisy, kaum ahli keluarga sendiri menyiksa mereka untuk tinggalkan agama Islam kan. Tapi disebabkan kukuhnya akidah yang Rasulullah tanam, maka dapatlah sampainya Islam tu sampai sekarang kan. Dan itu kan 13 tahun yang ada tu sangat bernilai lah pada Islam kan, sangat bernilai. And dia macam orang kata cream of the cream lah. Kalau yang the best tu dia yang the best tu, kalau macam MRSM kan, kalau MRSM kan ada MRSM tu dah sekolah yang hebat lah kan. Korang mungkin ada yang daripada MRSM kan. MRSM tu dah hebat dah, tapi dalam kalangan MRSM tu ada lagi yang 3 yang terbaik tu kan. Dan dalam yang 3 yang terbaik tu lah yang ada cream of the cream, orang budak-budak pandai kan. Macam tu kan, the best of the best of the best kan. Itulah kan para sahabat kan 13 tahun ni. Dan untuk 13 tahun ni Rasulullah tak dapat ramai pun. Para sahabat yang masuk Islam tak ramai pun. Dalam kita boleh kata kalau nak compare dengan zaman Madinah, after that 3% je daripada penduduk Mekah tu yang masuk yang Islam tu waktu tu. Sikit sangatlah, sikit yang amat sangat tu lah, boleh dikatakan 3% je daripada penduduk Mekah waktu tu. So tempoh yang panjang 13 tahun tapi 3% je Rasulullah dapat kan. Tapi penting lah, yang 3% ni yang sangat penting lah kan. Dia macam tonggak lah kepada Islam seterusnya kan. So itu Mekah selama 13 tahun Rasulullah di sana. Dan pada tahun yang ke-14 Rasulullah berhijrah ke Madinah kan. Kalau dalam peta tu Madinah duduk atas Mekah. Dia ke atas lah, macam ke arah apa tu nama dia, Palestin, ke arah Syam, ke atas lah. Kalau Mekah ke bawah, Yaman, Oman, Taif semua kat bawah kan. Dia ke atas lah kan peta tu. Okay, so
berhijrahlah Rasulullah ke Madinah kan. Okay, so akan nak sambung lah ni Desil Nektar tu. Yang lepas Desil Nektar tu sepatutnya ada Madinah ni, tapi agak bawa dia ke belakang. Jadi ni Desil Nektar tu dengan Golden Age. Golden Age kejap lagi. So dekat Madinah Rasulullah bersama para sahabat di Madinah selama 10 tahun kan. 10 tahun Rasulullah berdakwah di Madinah. Rasulullah memimpin negara Islam kan. Madinah adalah negara Islam yang pertama kan. Buat umat Islam kan, yang menjadi pemimpin kan. So bila semalam kan, Maulid Rasul kan, hari kelahiran Rasulullah kan, itulah kan, sangat cantik lah kan, Allah susun kan. Dalam semoga dengan perkongsian ni menjadi satu amal kita yang Allah boleh kira as tanda cinta kita pada Rasulullah kan, dengan kita nak belajar sirah dia untuk kita contohi, untuk kita ambil teladan kan, ambil pengajaran kan. So 10 tahun Rasulullah di Madinah. Di Madinah ni kalau semua orang masih ingat lah kan, kita belajar dulu 10 tahun dekat Madinah, Rasulullah dan Islam dah ada negara sendiri. Tapi pada awal-awal tu masih belum masih tak ramai lagi orang Islam. Tapi dekat Madinah waktu tu, ingat tak akak cerita minggu lepas, hari Isnin hari tu, ada para sahabat yang Rasulullah ada seorang para sahabat yang Rasulullah hantar ke Madinah kan, untuk siapkan Madinah sebelum Rasulullah datang, which is Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kan. Dia dihantar ke Madinah, berdakwah di Madinah sebelum Rasulullah datang ke Madinah untuk memimpin kota Madinah kan. Jadi Mus'ab dah prepare orang-orang kat Madinah ni dengan Islam. Ramai dah Islam dah waktu tu, dan diorang sangat menanti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. So bila Rasulullah datang tu memang Rasulullah disambut dengan meriah lah kan. Pernah dengar orang panggil apa? Tu ada orang nyanyikan. Tala'al badru alaina. Itu kan. Kalau kita tengok cerita Omar the series tu, cerita kartun Nabi Muhammad kan. Bukan kartun yang orang Perancis lukis tu Ni kartun yang biasanya kita semua dah pernah tengok kan, kecil-kecil tu. Diorang sambut kedatangan Rasulullah tu dengan sangat gembira kan, sangat bahagia sebab diorang bakal dapat pemimpin. Sebab kalau macam mana korang tahu, Madinah sebelum tu sangat selalu berperang kan, Puan Aus dan Khazraj, disebabkan oleh Yahudi yang memang suka mengaping-apingkan untuk diorang berperang tu kan. So bila datang ni Rasulullah, first thing first, apa yang Rasulullah buat adalah Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar kan, which is Muhajirin siapa yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu, and Ansar adalah orang penduduk Madinah tu sendiri kan. So Rasulullah persaudarakan diorang sampai bila kita baca balik sirah kan, ada betapa diorang sangat dah letakkan Allah sebagai ilah tu, dah letakkan Allah sebagai prioritas utama tu. Sampai bila dipersaudarakan tu sanggup nak bagi isteri dekat orang Muhajirin. Orang Muhajirin datang Mekah mana ada apa-apa kan, sebab dia orang daripada di badannya macam akak orang Malaysia akan nak pergi nomad nak pergi pindah ke Thailand contohnya kan. Akak mana ada tanah, mana ada apa-apa kan kat rumah. Akak boleh angkat rumah akak pergi sana kan. Jadi akak ni tak ada apa-apa, seling-selinggam macam tu lah kan, para sahabat Muhajirin ni kan. Dan orang Ansar ni siap nak bagi isteri, nak bagi tempat tinggal, siap nak bagi harta, nak bagi duit untuk berniaga semua kan. Memang diorang betapa waktu tu isteri-isteri diorang ke, harta ke, rumah ke, bukan lagi keutamaan diorang, tapi Allah sendiri yang keutamaan diorang kan. So waktu tu lah cantik lah kan, Rasulullah mempersaudarakan diorang. Maka hiduplah diorang dalam satu situasi baru kan. Kiranya kat Mekah diorang diseksa, diorang dicela, diorang dibuli, diorang dihina kan. Tapi bila sampai di Madinah, kehidupan dah sedikit berbeza. Dan pada tahun kedua hijrah, akak go through secara pantas lah pada tahun yang kedua hijrah, bermulalah perang
yang pertama. Sebenarnya bukanlah perang yang pertama, tapi perang besar yang pertama, perang yang Rasulullah sertai kan. Sebelum-sebelum tu ada je perang-perang kecil, perang-perang yang perang yang macam bertemu kat tepi jalan, perang-perang yang kecil lah, kecil yang tak bagi kesan yang besar sangat. Tapi ini bermula perang pertama iaitu perang, siapa tahu? Ada orang respon tak dalam tu? Ke tak ada? Tak ada. Ada yang tahu tak perang pertama apa dia? Apa jawab? Diana Badri. Perang Badar. Okey, semua tahu perang Badar. Betul? Perang Badar kan, perang yang pertama yang sangat dia macam satu perang yang sangat memberi kesan kepada dunia Islam sendiri lah, di mana dalam perang ni perang yang sangat hebat lah orang-orang orang-orang Islam yang berlawan tu, sebab waktu ni perang ni kalau adik-adik semua nak tahu kan, perang ni terjadi bukanlah dirancang, kiranya bukannya orang Islam ni okey kita kena prepare alatan-alatan perang, kuda-kuda, tak. Mereka waktu tu cuma nak halang kafilah dagang. Betul, masa bulan Ramadan. Waktu ni mereka cuma nak halang kafilah dagangnya Abu Sufyan yang bawa harta diorang yang diorang tinggalkan kat Mekah itu. Abu Sufyan ni dia bawa harta diorang tu nak pergi berdagang kan ni. So diorang nak halang, nak ambil harta diorang balik. Tapi diorang terlepas kafilah dagang orang cakap kafilah yang pertama tu dia macam terlepas, and then macam Abu Sufyan dia dapat sampai ke Mekah and sampaikan berita yang orang Islam nak berperang kan. So orang daripada Mekah ni, orang Arab Quraisy, orang-orang kafir ni datang siapkan angkatan perang semua, datang nak perangi orang Islam yang tak bawa, bukannya diorang bawa apa-apa benda sangat pun. Diorang just bawa macam cangkul, diorang tak ada alatan perang pun apa kan. Memang tak prepare kan. And tapi waktu ni jumlah orang Islam waktu ni 313 orang saja, dan orang Arab, orang kafir datang nak memerangi diorang ni seramai 1,000 orang kan. So 600 to be exact 683 orang kan. Betul tak math aku ni? 687 orang kan, 687 orang. Beza antara tentera Islam dan tentera kafir kan. So tapi kan perang ni waktu dalam perang ni, bila tercetusnya perang ni dan tentera Islam menang, membuka mata masyarakat di tanah Arab kan. Tanah Arab ni which is yang luas lah kan. Betapa yang Islam ni benar sebenarnya. Sebab waktu ni Islam diorang belum macam dipandang tinggi lagi, tapi once Islam menang dalam perang Badar ni dengan pertolongan Allah, which Allah turunkan malaikat untuk turun berperang bersama kan, mengalahkan orang-orang kafir, dan orang kafir ni ramailah pemimpin diorang yang mati kan dalam perang ni, which Abu Jahal sendiri mati dalam perang ni, Umayyah bin Khalaf sendiri yang menyiksa Bilal dulu, orang-orang bangsawan Quraisy semua ramai yang mati dekat dalam perang ni kan. And diorang kalah kan. And perang ni juga dipanggil perang yang memisahkan yang mana yang hak, yang mana yang batil kan. Yang mana kebenaran, yang mana yang batil. Dan kat sinilah orang nampak okey, Islam ni agama yang benar sebenarnya. So ini kan perang Badar kan, perang yang sangat Allah sebut kan, Allah redha dengan Ahlul Badar kan. Kenapa kan? Sebab waktu peperangan ni terjadi memang tanpa preparation, and diorang ada yang kena menentang dengan ahli keluarga sendiri. Banyaklah pengorbanan yang diorang lakukan kan dalam peperangan ni kan. And then berlakulah tahun seterusnya perang Uhud kan. Perang Uhud pun banyak pengajaran yang kita boleh belajar dari perang Uhud, which is kesalahan tentera memanah yang turun tanpa arahan semua. Tapi dalam perang Uhud ni orang Islam tak dikatakan menang, dan orang kafir pun tak rasa diorang menang kan. Dia macam ibaratnya macam duduk kalah. Tapi waktu ni ramai sangat para sahabat yang tercedera kan. Even Sayyidina Hamzah sendiri meninggal kan dalam perang ni kan. Mus'ab, kesayangan Nabi pun meninggal syahid juga dalam perang ni kan.
namun lepas habis perang ni dah diorang para sahabat dah lupa-lupa ni tetap kan Allah turunkan perintah kejar balik orang kafir kan supaya orang kafir ni rasa gerun kan, rasa perang tu bukan habis dengan kekalahan orang Islam kan. And para sahabat yang kagum kan, orang-orang yang orang-orang yang Rasulullah dah tarbiyah waktu Mekah ni kan, walaupun diorang dalam luka-luka, dalam sakit-sakit diorang kan, tapi disebabkan turunnya Allah memerintahkan diorang untuk pergi kejar balik, walaupun diorang luka, walaupun putus jari, putus ni, diorang tetap pergi. Sebab apa kan? Diorang tak fikir dah sakit diorang ke apa kan, tapi sebab dia keimanan diorang kepada Allah tu sendiri kan. And betapa diorang sangat lagi satu betapa diorang sangat nakkan syahid tu kan, sebab diorang tahu ganjaran syahid tu kan. So diorang kejar balik kan. So benda ni itulah kan, banyaklah pengajaran yang kita dapat kan dalam setiap peperangan berlaku. And after that berlaku perang Ahzab, which is perang perang Khandak nama lain ni kan, perang yang parit tu kan, yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi tu sendiri kan. Berlakulah perang Khandak yang mana orang Islam juga menang kan. Allah datangkan bantuan kepada orang Islam dengan bertiupnya angin kencang kan, merosakkan kemah-kemah orang-orang kafir. Dan Allah waktu ni waktu perang Ahzab ni yang menariknya kan, yang datang menentang orang Islam tu bukan sikit tau, tapi sangat ramai yang macam diorang memang panggil orang-orang Ahzab ni, maksud dia sekutu, which is diorang bukan daripada Mekah je yang datang tu kan, tapi diorang upah tentera-tentera yang daripada golongan hamba ada datang sama-sama, orang Yahudi datang sama-sama bergabung nak musnahkan orang Islam kan, nak hancurkan orang Islam kan. Tapi kan Islam tu dijaga oleh Allah kan. Allah hantarkan ribu pasien and then Allah hantar akan sukalah waktu perang ni ada seorang sahabat ni, dia masuk Islam. Waktu perang tu baru dia masuk Islam, and dia tak kaum-kaum dia semua tak tahu lagi. Dia dalam tentera Ahzab asalnya, tapi dia jumpa Rasulullah and dia beritahu dia masuk Islam. And then dia cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang aku boleh buat kan untuk bantu dalam peperangan ni. So dia pergi jumpa pemimpin-pemimpin tentera Ahzab ni and cuba kucak-kacirkan diorang kan, buat diorang hilang percaya sama diorang kan. Jadi seorang-seorang tarik diri, kumpulan ni tarik diri kan. Akhirnya tinggal berkuranglah orang kan. Akhirnya diorang pun menyerah kalah kan. Kan perang Ahzab dia sangat menarik lah. Tapi aku tak go through panjang-panjang lah malam ni kan. Okay, and then perang Ahzab pada 5 Hijrah kan, and then berlakulah perang Mu'tah kan, perang Mu'tah. After that lepas perang Mu'tah berlaku terjadilah nama dia, tak lama lepas perang Mu'tah Fathu Mekah kan pada 8 Hijrah kan. Pada Fathu Mekah ni, Fathu maksudnya pembukaan kota Mekah kan. Kenapa apa yang jadi sebenarnya kan. So sebelum Fathu Mekah ni adalah perjanjian Hudaibiyah kan. Which is waktu tu para sahabat dia nak diorang sangat rindu tau dengan kampung halaman. Diorang rasa nak rindulah dengan Mekah, lama dah tak balik Mekah kan. Diorang nak pergi Mekah, nak pergi tawaf, nak tunaikan haji, nak tunaikan umrah kan. Jadi para sahabat waktu tu rasa sangat nak pergi rindu sangatlah dengan Mekah kan. And then diorang pergilah ke Mekah kan. Diorang on the way pergi tu tiba-tiba diorang disekat, tak boleh masuk kan, tak boleh masuk Mekah kan. Jadi waktu tu para sahabat macam sedih, question lah Nabi, sebab sebelum tu Nabi cakap kita akan tunaikan umrah kan, kita akan pergi ke Mekah kan. Tiba-tiba tak dapat masuk kan. So sahabat adalah yang rebel, jangan lupa request dengan kakak Ustaz semua lupa sesi. Tak apalah. Diorang disekat, diorang question juga Nabi kan. Even Umar lah waktu tu sangat marah kan. Umar tanya Nabi, ya Rasulullah kenapa kita di jalan benar, kenapa kita tak boleh nak masuk kan. Dia macam dia marah sangat kan. And then Abu Bakar lah yang menenangkan Umar semula kan. And then waktu tu lah terjadinya
lepas tu Rasulullah utuskan Osman bin Affan untuk pergi macam apa orang panggil nego kan, pergi jumpa dengan orang Mekah, pemimpin Mekah untuk untuk buat deal lah kan. Tapi Osman tak balik-balik. Tu datanglah khabar berita yang Osman telah dibunuh. Jadi para sahabat waktu tu memang marah lah kan, memang macam kalau diorang bunuh kita akan tuntut bela kan. And then waktu ni lah Rasulullah, tapi waktu tu diorang pergi Mekah, waktu tu kan diorang ni nak umrah. Jadi diorang mana bawa peralatan perang ke apa benda, diorang dengan ihramnya, dengan just bawa macam pedang yang tersarung, diorang kira macam bukan datang untuk perang pun kan. So diorang tak ada apa-apa lah, kiranya kalau diorang nak berlawan sekalipun, diorang macam nak masuk ke sangkar harimau. Sebab kat diorang kan, kat Mekah mestilah ada banyak peralatan yang diorang boleh nak lawan orang Islam. Boleh kalah macam tu je orang Islam kan. Sebab orang Islam memang tak ada apa-apa. Tak bawa apa-apa pun waktu tu. And then so waktu tu lah terjadinya bai'ah Ridwan kan. Which is bai'ah dekat bawah pohon kan. Diorang berbai'ah kalau jadi apa-apa kat Osman, diorang sanggup untuk berjuang kan, sanggup untuk jihad kan. Walaupun yelah dalam keadaan yang macam dah lah diorang sedih tak dapat umrah, and then tak dapat nak masuk ke kampung halaman diorang kan. And then dengan dengar khabar yang Osman dibunuh pula, lagilah diorang sedih kan. Jadi waktu tu diorang Rasulullah ajak berbai'ah kan, kalau jadi apa-apa sanggup untuk berjihad kan, untuk menuntut bela kan. And itulah kan peristiwa tu kan. Lepas tu berlakulah perjanjian Hudaibiyah kan, which is berlakulah perjanjian antara Mekah dan Madinah kan untuk gencatan senjata. Kini orang yang perjanjian Hudaibiyah ni tak agak berat sebelah lah kan, tapi nampak berat kepada orang kafir lagi. Orang Islam macam tak dapat benefit banyak kan. Tapi Rasulullah waktu tu lebih tahu kan apa yang disepakati tu kan, apa yang lebih baik kan waktu tu. Jadi perjanjian tu pun termeterai lah kan. Antara perjanjian tu yang kalau orang Islam dari orang Islam kat Madinah, macam mana orang Islam dekat Mekah yang pergi ke Madinah tanpa izinnya tu kena pulangkan balik. So benda-benda yang macam tak best lah bagi orang Islam. Orang Islam rasa macam asal pula macam tu, kalau kita orang kalau orang Islam tak payah pulang, kalau orang kafir tak payah pulang, orang Islam kena pula pulangkan, macam tak best lah situation tu. Tapi sebab dah termeterai, Nabi sendiri setuju, so diorang pun taat kan, taat diorang kepada Rasulullah kan. And then diorang pun patah balik dengan perasaan yang sedih tu, patah balik kan ke Madinah kan, untuk tak jadilah umrah tu kan. So diorang sangat ni lah kan, memang sangat terhilan lah. Lepas tu tak lama lepas tu pada 8 Hijrah tu berlakulah Fathu Mekah kan, which is pembukaan kota Mekah tu. Waktu ni memang orang Islam dah orang Islam datang tu dia tak berlaku perang sangat. Fathu buka kan. Kenapa orang Islam guna buka? Kenapa tak? Kan kalau kita cakap kita masuk sebuah negara tu, macam kita kalau kita cakap kan Jepun menjajah tanah Melayu kan menjajah kan. Tapi orang Islam dia tak menjajah kan, dia buka sebuah tempat kan. Kenapa? Sebab dia ibaratnya kota yang orang Islam masuk tu, kota tu belum kota yang orang Islam belum tak ada sentuhan Islam lagi dalam kota tu, ibarat duduk dalam kegelapan jahiliah tu kan. So bila orang Islam, bila Islam datang untuk tawarkan Islam kepada sebuah negara tu, sebab itulah dia kata buka tu macam buka peluang cahaya, buka peluang hidayah kepada sebuah kota yang tenggelam dalam kegelapan jahiliah tu kan. Jadi sebab itulah kita guna term pembukaan kota Mekah tu kan. So datanglah orang tentera muslimin datang ke Mekah untuk bebaskan kota Mekah daripada cengkaman jahiliah tu kan. Jadi yang seronoknya waktu Fathu Mekah ni, bila tentera muslimin datang, orang-orang kafir dekat Mekah tu, diorang
diorang sendiri kat dalam tu memang diorang tak nak diorang dah diberi macam bukan amaran, diberi informasi lah. Dia cakap kalau nak selamat duduk dekat dalam rumah masing-masing atau berlindunglah dekat rumah Abu Sufyan. Waktu tu Abu Sufyan baru masuk Islam kan. Berlindung dalam rumah Abu Sufyan dan kamu takkan diapa-apakan. Adalah dia ada macam tanda Islam masuk daripada 4 penjuru. Ada satu penjuru tu yang berlaku perlawanan sedikit kan, sebab ada yang cuba nak menentang kan, berlakulah perlawanan sedikit kan. Tapi secara umumnya tentera Islam masuk ke Mekah secara aman lah kan. Dan waktu tu orang-orang kat dalam Mekah tu sendiri turut sama kan, dekat keliling Kaabah tu kan ada berhala-berhala diorang kan, turut sama memecahkan berhala-berhala tu kan. Kan suka kan dekat part ni kan, kenapa waktu awal-awal Rasulullah ajak manusia dekat Mekah tu masuk Islam, Rasulullah tak hancurkan je berhala mereka kan. Kenapa kan? Sebab waktu aim dakwah Rasulullah yang awal-awal tu adalah untuk hancurkan berhala dalam hati manusia kan, bukan berhala yang fizikal tu kan. Akhirnya bila seorang Muslim tu dah faham, dia sendiri yang akan menghancurkan berhala-berhala yang lain tu kan, berhala yang dalam diri dan juga berhala yang dekat luar tu. Okay, macam itulah kan. Okay, Fatu Mekah dan Fatu Mekah dan lepas tu berlakulah perang perang Tabuk, perang Hunain, perang Tabuk kan. And then tak lepas 10 tahun, cukup 10 tahun dekat Madinah, Rasulullah pun wafat kan. Pada tahun ke 10 Hijrah tu Rasulullah pun wafat. Dan maka dari situ ke situ bila Rasulullah wafat tu berlakulah satu momen lagi, satu kejadian kan, di mana waktu tu hanya Abu Bakar sahaja yang dapat menerima benda tu dengan hati yang lapang. Hanya Abu Bakar je macam rational terima berita yang Rasulullah meninggal kan. Rasulullah dah tak ada kan, sedih lah kan. Tapi memang kita pun sedih kan bila cakap pasal Rasulullah dah tak ada kan. Tapi waktu tu Umar sangat marah dengan siapa yang sampaikan berita ni kan. Siapa yang cakap Rasulullah dah wafat, aku nak pancung kepada dia kan. Tapi Abu Bakar pun mengingatkan kepada Sayyidina Umar semula kan, wahai Umar, kau tak ingat ke kalau Nabi yang kalau Rasulullah adalah orang yang kita sembah, sesungguhnya Rasulullah tu akan mati. Semua Rasul para Nabi akan mati kan. So Abu Bakar ingatkan balik dekat Umar kan, ingatlah kan yang kita sembah adalah Allah, bukannya Rasulullah kan. Kita tak sembah Rasulullah kan. Lepas tu Umar pun macam comeback, comeback, apa dia nama dia? Ingat bahasa Inggeris, tak ingat bahasa Melayu pula. Apa nama dia? Dia kembali tersedar daripada kegalauan perasaan dia kan, perasaan sedih dia kan. Jadi dia pun pergilah menerimalah kenyataan tu kan. Dan sewaktu tu penduduk Mekah, semua umat Islam memang bersedih lah waktu tu kan, dengan kehilangan hilangnya Rasulullah kan dalam kehidupan diorang. Tapi waktu tu itu waktu wafatnya Rasulullah pun ada satu ujian kan kepada orang Islam kan. Waktu tu akak ingat lagi ada seorang lelaki ni, waktu Rasulullah wafat ni kan, ada ramai juga orang yang mula murtad tau, macam dah keluar Islam lah kan. Dan waktu ni ada seorang sahabat ni nama dia Suhail bin Amru. Suhail bin Amru ni dia masuk Islam lambat lah juga kan, lepas Fatu Mekah tu kan baru masuk Islam kan. Suhail bin Amru ni dia dulu dia pandai bersyair, dia suka bersyair yang memburuk-burukkan Islam kan. Dan Sayyidina Umar pernah sangat marah dengan Suhail ni, sampai dia rasa macam aku macam nak potong je lidah dia ni kan, macam nak tutup je mulut dia ni kan, tak nak bagi dia bercakap kan, tak nak bagi dia bersyair benda-benda buruk pasal Islam kan. Tapi Rasulullah pernah sebut dekat Umar, jangan, boleh jadi mulut ni nanti yang akan macam membantu Islam lah macam tu kan. And betul lah kan apa yang Rasulullah kata, bila Rasulullah wafat kan ramai yang murtad kan. Suhail bin Amru ni waktu ni Islam. So Suhail ni dia berdiri di depan Kaabah, dia mengajak balik orang-orang ni kan, untuk beriman, kembali balik kepada Islam kan. Ingat balik kenapa kita beriman sama ni. Dia yang mengajak balik orang-orang yang murtad ni, ingatkan balik orang murtad, kita bukan sembah Rasulullah tapi kita sembah Allah kan. So dia gunakan balik mulut dia kan, untuk mengajak balik semula orang-orang yang mula rasa dah ragu-ragu semua ni,
untuk kembali yakin kepada Islam tu sendiri kan. So agak suka momen tu kan. Tapi macam tu lah kan. So wafatlah Rasulullah kan pada 10 Hijrah. Jadi apa ni, ini kan 23 tahun Rasulullah 23 tahun Rasulullah apa ni menyebarkan Islam kan. Tapi tengok kan hasil 23 tahun Rasulullah kan sampai sekarang kan. Dah berapa hijrah dah sekarang? 1400? Berapa? Orang yang dekat depan mata? 1442 hijrah kok sekarang. Tahun ni kan. Cukup dah 1442 tahun hijrah kan. Apa ni 1442 tahun hijrah. Islam which is maksudnya dah 1442 Islam tu juga adalah apa ni 42 hijrah tu jugalah Islam ni bertahan ke atas apa ni muka bumi ni kan. Hasil usaha 23 tahun usaha Rasulullah ni kan. Apa ni Islam ni apa ni berkembang oleh seorang manusia ni kan. Seorang manusia yang sangat mulia kan, yang mana apa ni telah membuatkan kita ni hidup dalam cahaya Islam tu kan, kalau kita memilih jalan tu lah kan. So itulah kan macam mana Rasulullah apa ni membentuk kan para sahabat waktu ni. Waktu 13 tahun pertama di Mekah dengan penuh kesusahan dan 10 tahun di Madinah dengan masih juga dalam kesusahan berjihad, masih juga dalam apa ni syariat Islam kan, cuma dalam dua situasi yang berbeza kan. Tapi itulah kan apa ni dalam 23 tahun ni kan, 13 tahun pertama ni yang para sahabat yang menghadapi kesukaran-kesukaran di Mekah ni apa ni beza kan nilai dia dengan sahabat yang baru masuk Islam waktu Madinah kan. Sangat berbeza keimanan, sangat berbeza apa ni nilai dia kan, sampai ada satu masa ni berlaku macam perselisihan faham lah antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Al-Walid. Dua-dua ni mesti biasa dengan Abdurrahman Auf yang sangat banyak harta dan apa ni Khalid Al-Walid yang apa ni sangat hebat berperang kan, Saifullah kan, pedang Allah kan. So dua-dua ni sangat popular kan, tapi ada sekali tu macam dia macam bergaduh macam kita lah kawan-kawan kan, gaduh-gaduh macam biasa lah kan. Lepas tu apa ni Rasulullah waktu tu Rasulullah kata apa kan dekat dia orang? Sungguhnya kalau dia apa ni Rasulullah beritahu dekat Khalid lah kan, sungguhnya kalau kau apa ni kau bagi emas setinggi gunung Uhud tu takkan sama dengan keimanan Abdurrahman bin Auf kan, takkan boleh setanding dengan Abdurrahman bin Auf kan. Kenapa kan? Sebab Abdurrahman bin Auf ni dia Islam daripada awal dulu. Dia antara orang yang terawal, as-sabiqun al-awwalun yang memeluk Islam dulu kan. Hasil tarbiyahnya apa ni Abu Bakar kan. Jadi keimanan orang yang menghadapi kesukaran ni, orang yang bersusah-susah selama 13 tahun ni kan, orang yang apa ni bertahan, bersabar dengan setiap ujian yang datang, setiap penyiksaan, setiap pemboikotan, lapar diorang, apa ni dipukul berdarah-darah kan. Dan Allah waktu tu 13 tahun Allah minta diorang untuk bertahan. Allah tak kasih lawan, Allah suruh bertahan kan. Waktu 13 tahun ni orang sangat berbeza lah dengan orang yang apa ni masuk Islam waktu Islam tu dah kuat, dah stable kan. So dekat dalam apa ni Madinah kan, zaman Madinah ni kan 10 tahun ni Madinah ni boleh dikatakan waktu ni Islam kan dah ada negara kan, dah membentuk sebuah negara kan. Dan waktu ni situasi sangat beza lah. So waktu ni dah bebas berdakwah, apa ni Islam dah kuat, orang nampak Islam tinggi. Waktu ni macam Islam apa ni berada apa ni Islam ni agama yang orang dah mula percaya, orang dekat tanah Arab ni semua dah macam nampak Allah tolong orang Islam kan waktu ni. Banyaklah apa ni perbezaan kan, sebab 13 tahun tu tak ada negara pun, just ada individu-individu Muslim kan, orang-orang apa ni peribadi-peribadi Muslim yang ada dekat dalam Mekah kan. And Madinah dah terbentuk sebuah negara which is dah ada sistem hidup Islam, syariat Islam kan. Itu sangat berbeza lah kan dua fasa ni kan. Tapi dua fasa ni lah yang sangat apa ni berharga lah kan dalam nilai apa ni sejarah Islam tu kan. Sebab dua fasa ni lah yang kita apa ni antara fasa yang kita nak tengok kan, lagi-lagi dekat fasa Mekah ni kan. Macam mana kita nak apa ni membina diri kita, menjadikan kita ni seorang individu Muslim dekat fasa Mekah kan, 13 tahun pertama ni kan. So ni 10 tahun kat Mekah yang macam agak sebut tadi kan, berlaku perang Mu'tah, Fatu Mekah, Hunain, Tabuk semua kan, dan Wida kan. Okay, so waktu ni waktu dekat apa ni
dalam 10 tahun dekat Madinah ni sangat ramai orang masuk Islam tau, berbondong-bondong orang masuk Islam, which is dia kata 124,000 orang ni waktu Fatuh Mekah tu, sebab kan buka Mekah tu dan dia ramailah berbai'ah kan kepada Rasulullah kan, apa ni, terima masuk Islam waktu Fatuh Mekah tu memang sangat, Fatuh Mekah ni lah berbondong-bondong orang masuk Islam kan. So apa ni, waktu ni lah dikatakan salah satu asbabun nuzul turun surah An-Nasr tu kan, yang apa ni, yang bawa masuk apa ni, bila berbondong-bondong orang masuk Islam, memeluk Islam tu apa ni, ucapkan alhamdulillah, apa ni, pujilah Allah dan apa ni, istighfar kan. So ni kan 10 tahun dekat Madinah kan. So waktu ni sangat apa ni, berbezalah dengan Mekah kan. So inilah kan 23 tahun sirah Nabawiyah kan, sebab after that Rasulullah dah tak ada. Jadi kita tak panggil lah sirah Nabawi kan. After that kita dah panggil zaman-zaman lain kan. So insyaAllah kan kita break sekejap 2 minit untuk tarik nafas semua orang, insyaAllah. Dah pukul berapa sekarang? 9.55 already. Tak apa, lepas ni sekejap je. Cepatnya masa berlalu. Lepas ni kita nak masuk golden age. 2 minit. Ini apa? 2 minit kan? 2 minit kan? Lagi kita nak masuk golden age, tapi golden age ni sekejap je insyaAllah. Saya tak nampak lah muka. Oh, sebelah sini. Okay. Dah 10 minit kot. Tiba rasa 2 minit begitu berharga. Okay kan. Kita sambung 2 minit Dah kan? Kalau jam akad dah 1 minit setengah. 9, tadi 9.55, sekarang 9.57. Okay lah Okay, so kita sambung insyaAllah. And then so masuklah kita tajuk golden ages. Golden ages. Ish, kejap gangguan. Okay, so kita nak masuklah apa ni sejarah yang seterusnya kan, which is sejarah Islam yang agung juga mestilah kan. So fasa-fasa emas di mana Islam mula meluaskan kuasa kan. So lepas wafatnya Rasulullah, maka masuklah zaman Khulafa Rashidin. Siapa Khulafa Rashidin? 4 orang saja kan Khulafa Rashidin ni, which is Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. So jadi lepas right after Rasulullah wafat, waktu tu maka terus mereka duduk bermusyawarah, duduk berbincang untuk melantik khalifah. Diorang terus dengan cepat cuba melantik khalifah lah, supaya kesatuan umat Islam ni terus dalam keadaan yang terjaga kan. Jadi dilantiklah khalifah Abu Bakar kan, sebab ada periwayatan yang cakap Rasulullah bagi sign, sebab waktu sebelum beberapa hari sebelum Rasulullah wafat kan, Rasulullah sakit kan, Rasulullah demam. Ada yang kata demam, ada yang kata Rasulullah sakit je macam tu kan. So ada bagi sign yang Rasulullah minta biasanya memang Rasulullah menjadi imam, tapi pada hari itu Rasulullah tunjukkan Abu Bakar untuk menjadi imam kan, imam solat subuh kan. So waktu tu diorang melihat itu satu petunjuk daripada Rasulullah yang setelah Rasulullah tak ada, penggantinya adalah Abu Bakar. Jadi naiklah Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama kan. Jadi khalifah Abu Bakar memerintah tak lama, 2 tahun 3 bulan 3 hari, tapi dalam tahun 2 bulan dalam tempoh 2 tahun ni Abu Bakar memang cuba memerangi orang-orang yang tadi agak ada cakap kan, orang ada orang-orang yang masuk Islam sebab masuk Islam yang macam ikut-ikut je sebab takut ke, ada yang murtad kan, murtad yang tak nak bayar zakat. So waktu ni Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang ni kan, orang-orang yang tak nak keluarkan zakat dan orang yang murtad kan. Kenapa kan Abu Bakar nak perangi dia orang kan? Sebab
tak ada beza pun sorry. Sekejap aina merah. Tak ada beza. Kita bagi air. So dalam apa ni tempoh apa ni tempoh 2 tahun ni memang Khalifah Abu Bakar apa ni fokus untuk perangi diorang kan. Sebab apa kan? Sebab kalau apa ni Khalifah Abu Bakar waktu sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah ada nak hantar satu apa ni macam battalion ke? Macam battalion nak pergi hantar tim apa ni Usamah bin Zaid kan. And waktu ni apa ni Sayyidina Abu Bakar memang apa yang Rasulullah buat memang dia teruskan. Apa ni kalau waktu zaman Rasulullah kena bayar zakat, waktu dia pun kena bayar zakat. Tak ada beza. Apa ni Rasulullah wafat tak bermakna tak payah bayar zakat. So waktu ni memang Abu Bakar memang memerangi diorang ni supaya tak menimbulkan fitnah dalam agama Islam kan. And waktu ni lah waktu memerangi golongan murtad lah kan. Apa ni berlaku perang Yamamah kan, perang Yamamah ni atau namanya perang Riddah kan. Perang Riddah ni sangat apa ni mengambil nyawa ramai apa ni orang Islam yang menghafaz Al-Quran. Dan kita kena ingat waktu ni Al-Quran yang Allah turunkan dia bukan berada apa ni sebuku yang macam kita ada sekarang ni kan. Kan sebuah macam tu tak. Dia apa ni berpisah. Ada sahabat pegang lembaran, ada sahabat yang tulis kat pohon ni, dekat batu, dekat pohon apa ni pelepah kurma kan. Jadi ayat Quran ada bersifat, ada apa ni yang paling banyak dekat dalam dada seorang muslim tu kan, para sahabat sendiri kan. Dan waktu perang Yamamah ni ramai sangat para hufaz, which is orang-orang yang menghafal Al-Quran ni yang meninggal, yang syahid kan dalam peperangan kan. Jadi waktu ni Abu Bakar dan Umar apa ni berbincang, berfikir balik kan. So diorang kena himpunkan balik Al-Quran ni kan, supaya Al-Quran ni tetap terjaga kan. Sebab Allah dah kata kan Al-Quran ni apa ni Allah pelihara kan. Jadi apa ni Khalifah Abu Bakar, dia bila Allah kata Al-Quran terpelihara, maksudnya bukannya kita bila jadi macam ni apa ni kita biar je, tak kan. Usaha kita sendiri kan untuk apa ni ambil Al-Quran tu yang pelihara dia kan. So apa ni Abu Bakar dan Umar pun apa ni Sayyidina Abu Bakar mula menghimpunkan Al-Quran waktu ni kan. Dia orang baru himpunkan lah kan, panggil sahabat untuk apa dikumpulkan kan yang paling tinggi hafalan, apa ni yang paling benar, yang paling Rasulullah tunjuk yang nak dengar hafalan yang baik, apa ni bacaan yang baik, bacaan siapa kan. Antaranya Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, banyaklah kan para sahabat tu kan. Jadi dia orang kumpulkan untuk apa ni kumpulkan pada Al-Quran tu supaya dapat pelihara Al-Quran tu sendiri kan. Itu kan zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar sepanjang 2 tahun. And then apa ni Abu Bakar pun meninggal. Apa ni Abu Bakar dia tak dibunuh dalam medan perang, tak. Dia apa ni dia meninggal sakit, tapi ada yang kata diracun, tapi itulah kan. Selepas 2 tahun ni apa ni Sayyidina Abu Bakar pun meninggal. Dan waktu meninggal ni ada beberapa angkatan perang yang dekat apa ni diorang dekat tengah di medan perang kan. Dan dapat berita Abu Bakar meninggal ni satu benda yang menyedihkan lah kan. Tapi after that Khalifah Abu Bakar pun menunjukkan Uman untuk jadi apa ni khalifah yang seterusnya kan, menggantikan dia atas apa ni musyawarah dengan beberapa sahabat juga kan. So Sayyidina Umar memerintah agak lama, which is 10 tahun. 6 bulan 4 hari tu banyak percanggahan, tapi 10 tahun lah kan. And waktu zaman Sayyidina Umar ni berlaku perluasan kuasa Islam yang sangat luas lah kan. Islam pergi ke Syria, Iraq, Mesir, Al-Quds and banyak lagi kan. Which is waktu Khalifah Umar ni lah yang apa ni ada peristiwa yang popular yang apa ni Sayyidina Umar naik unta dengan dia punya pembantu apa ni nak pergi Al-Quds tu kan, nak ambil kunci Al-Quds tu. Al-Quds tu Baitul Maqdis lah kan. Tapi dia orang macam tilawah, okay, habis tilawah Umar pula turun bawah, pembantu pula duduk atas ni. So waktu ni cerita ni sangat popular lah, berceritakan tentang pemimpin yang baik tu kan. Dia bukan pemimpin yang sibuk dengan apa ni kedudukan dan dia pemimpin, dia menunjukkan contoh pimpinan lah kan. Dan waktu apa ni zaman Khalifah Umar ni memang apa ni dia banyak buat pembaharuan, bukan bid'ah yang tak boleh tu, tapi dia bid'ah yang baik, pembaharuan yang baik lah kan. Apa ni benda yang alamak sorry basah lah laptop ni. Okay, pembaruan yang macam pentadbiran, apa ni dalam pentadbiran dia gunakan sistem kalender, dia dah start guna kalender hijrah. Sayyidina Umar lah yang memulakan kalender hijrah, yang mengira hijrah tu. Sebelum ni kan masih kan kalender Islam tu. And then dari segi
bayar apa ni zakat, apa ni orang yang mana yang boleh terima zakat pun banyaklah Sayyidina Umar apa ni ubah kan, bukan ubah yang melanggar syariat lah, tak ubah tu tak langgar pun dah sebagaimana yang Rasulullah ajar kan. Dia apa ni ubah sebab waktu tu ramai orang Islam dah mula ramai, so dia dah kena ada banyak sistem baru kan, macam tu kan. So Khalifah Umar apa ni Sayyidina Umar dia memerintah selama 10 tahun ni, Islam tersebar dengan sangat luas. Bila cakap Syria, Iraq, Syria ke, okey nampak kan. Okey kalau Mekah kat sini kan, Syria tu dia naik atas ke sini, Iraq tu dia naik atas ke sini kan, Mesir dia pergi ke sini lagi kan, Al-Quds dekat atas situ, dekat Syria. So apa ni besarlah Islam dah luas sangat waktu tu kan. Itulah kan jasa Sayyidina Umar kan sepanjang 10 tahun pemerintahan. And then Sayyidina Umar pun dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah nama dia, seorang bukan Islam lah, seorang Majusi. Dia bunuh apa ni Sayyidina Umar ketika solat kan. Tapi Sayyidina Umar apa ditikam and then dia sakit beberapa hari and dia meninggal kan. And then apa ni Syura, after Syura melantiklah Osman bin Affan kan untuk jadi khalifah yang seterusnya. Osman bin Affan ni semua orang tahu kan, dia terkenal dengan sifat malu dia sampai malaikat pun malu dengan dia kan. So Sayyidina Osman apa ni memerintah dengan selama 12 tahun, lagi lama lah kan. So waktu ni lagi luas peluasan Islam yang apa ni Khalifah Osman dia sambung lagi pemerintahan apa ni Sayyidina Umar sebelum ni kan luaskan kuasa, dia pun sambung luaskan kuasa lagi besar. Bila cakap Cyprus apa ni Afghanistan ni, dia duduk Mesir kat sini tadi kan agak tunjuk. Nampak Mesir kat sini kan? Tak nampak kan? Kalau Mesir kat sini tu Afghanistan tu dia pergi sini, dia pergi sebelah sini lagi. Libya, Algeria semua kat sebelah sini. Ke sana lagi lah, ke sana dalam betul tu ke sana lagi kan. Morocco pun ke atas sini, belah sana sikit. Macam tu ke sini kan. Itulah kan. So Sayyidina Osman luaskan lagi kan. And waktu Sayyidina Osman adalah ketubuhan laut kan untuk jaga sepanjang laut semua kan. Waktu Sayyidina Osman ni juga apa ni berlaku pembukuan Al-Quran yang dah dihimpunkan waktu Sayyidina Abu Bakar diteruskan oleh Sayyidina Umar. And then waktu Khalifah Osman ni lah dibukukan Al-Quran and wujudnya Resam Osmani tu. Kenapa kan? Sebab waktu ni bila dia dah ramai, bila apa ni ramai orang Islam daripada banyak negara yang mempunyai bahasa yang berbeza, jadi bila baca Al-Quran tu dah jadi banyak bunyi pula kan, dah jadi lain pula. So waktu ni Sayyidina Osman dia sekalikan, dia jadikan satu cara yang sama supaya apa ni bacaan Al-Quran yang asal tu terjaga kan, tak berubah-ubah. Macam tu lah kan. Lepas tu, tapi waktu zaman Khalifah Osman ni, ulama' dia bagikan baca kepada dua bahagian lah. Bahagian apa ni, separuh pemerintahan dia ni memang hebat, peluasan kuasa semua, and ada separuh ni terjadi banyak fitnah. Which is fitnah ni dia muncul daripada orang-orang munafik kan, orang munafik yang memang nak memecah belahkan orang Islam ni kan. Orang munafik yang konon-konon macam Islam, mengaku diri Islam, buat je ibadah semua tapi sebenarnya tak suka, benci kan. So waktu ni digelar Sabaiyah, which is pimpinan dia Abdullah bin Sabah kan, untuk dapat nama Sabaiyah kan. Sabaiyah Syiah waktu ni Syiah apa ni diorang lah ni apa ni buat rusuhan lah, pemberontakan dan akhirnya membunuh Osman bin Affan ni sendiri kan, Sayyidina Osman pun terbunuh dan apa ni Sayyidina Ali pun ditunjuk untuk menjadi khalifah yang seterusnya kan. Sayyidina Ali pun memerintah tak lama 5 tahun, tapi dalam tempoh Sayyidina Ali memerintah ni banyak berlaku Sayyidina Osman dengan Sayyidina Ali memang banyak apa nama dia masalah dalaman kan, yang diuruskan masalah dalaman kan. Apa ni Sayyidina sebab adanya orang-orang Syiah, Khawarij dan apa ni orang-orang Sabaiyah, orang munafik ni kan, yang apa ni memecah belahkan orang Islam kan. Dia panggil sekutu-sekutu untuk hancurkan, untuk perangi, untuk berontak dengan khalifah kan. So perang Jamal dengan perang Siffin ni, perang Jamal adalah perang yang Sayyidatina Aisyah turut serta dalam perang tu kan, which is apa ni waktu ni ada dia bukannya Sayyidatina Aisyah memerangi Sayyidina Ali sebenarnya, tapi dia apa ni Sayyidatina Aisyah waktu ni dia bukan tak nak terima Sayyidina Ali sebagai khalifah, tapi dia berpendapat untuk waktu ni Sayyidatina Aisyah, Talha dengan Zubair kan. Diorang bukan tak nak terima Ali sebagai pemimpin, diorang setuju je Ali jadi khalifah, tapi diorang just nak nak settlekan yang masalah Osman dibunuh tu kan. Sebab waktu ni Osman dibunuh tak dibela lagi kan. Jadi timbullah macam satu ni memang setuju terus berbaiat kepada Ali, yang separuh ni dia nak berbaiat dengan Ali tapi dia nak pembunuhan Osman terbela juga kan. Jadi berlakulah perang Jamal ni yang sebenarnya bukannya Sayyidina Ali menyerang Sayyidatina Aisyah ke apa, tapi
orang munafik tu sebenarnya yang menyerang dia dua-dua kelompok ni. Apa ni, orang munafik serang Sayyidina Ali, orang munafik serang apa ni Talha, Zubair semua tu. Uh, Ali yang serang. Jadi berlakulah pertempuran. Jadi banyaklah juga orang Islam waktu ni yang mati kan. So sebenarnya itu semua perbuatan orang-orang munafik, orang Syiah, orang Khawarij semua kan. So waktu dua pemerintahan ni banyak berlaku masalah dalaman lah, tapi tetap dijaga lah apa ni, Islam tetap terjaga lah kan waktu ni. So and then after that tak lama kemudian Sayyidina Ali pun dibunuh kan, dibunuh apa ni, selepas 5 tahun tu dibunuh, and then naiklah Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay, so sebelum akak masuk pada Muawiyah bin Abi Sufyan kan, akak suka nak quote kan satu ayat ni kan, Allah muliakan kita bangsa Muslim dan melahirkan kita untuk memimpin, bukan meniru atau mengikut bangsa lain. Kalau kita tengok waktu zaman khulafah ni kan, apa ni, diorang memerintah, diorang tak ada pun apa ni nak cipta sesuatu apa ni macam penciptaan sains ke. Diorang apa ni macam mana memimpin tu dengan cara Rasulullah kan, dengan memelihara apa yang Rasulullah turunkan kepada diorang kan. And apa ni, akak suka quote ni sebab kalau kita tengok kan, dunia kita sekarang kan, kita hidup, Allah jadikan kita orang Islam, kita dah apa ni, untuk kita pimpin orang kan kepada jalan Allah tu kan. Tapi kalau kita tengok sekarang orang Islam, kita sangat suka meniru dan mengikut bangsa lain kan, meniru, pantang sikit keluar apa-apa yang trending kan, semua kita nak ikut kan. Apa ni, oh dia ni buat apa ni, sekarang trending cara tudung macam ni kan, kita pun ikut kan. Sekarang trending apa ni lagu ni, itu pun nak ikut. Semua benda kita dah jadi pengikut, bukan lagi pemimpin kan. Sedangkan Allah ciptakan kita as khalifah untuk memimpin muka bumi ni kan, memimpin apa ni umat dekat dunia ni kan, bukan jadi pengikut kepada bangsa lain kan. Macam itulah kan. So apa ni itulah kan, waktu zaman apa ni 4 khulafah ni, Islam terus diluas apa ni, luas kan, semakin ramai kan. Islam memang semakin luas, semakin ramai orang Islam. Dan waktu ni memang kita orang Islam yang memimpin apa ni dunia kan, memimpin bangsa kan, memimpin apa ni kebanyakan negara kan. Bukan jadi pengikut, bukan meniru bangsa lain, tapi orang Islam dengan nilai-nilai Islam bawa Islam dan memimpin orang Islam, orang-orang yang apa ni yang baru mendapat cahaya Islam kan. And then masuklah zaman Bani Umayyah. Jangan salah faham, warna merah ni bukan bermakna Bani Umayyah ni penuh dengan pembunuhan, tak. Akak saja je tak warna merah. So masuklah pemerintahan Bani Umayyah, which is pemerintahan monarki ni, maksudnya pemerintahan pewarisan kan. Waktu zaman Bani Umayyah ni Bani Umayyah memimpin selama 89 tahun. Which is quite lama lah kan, 89 tahun kan. Waktu ni berlakulah, waktu Bani Umayyah ni lagi banyak lah kan apa ni perluasan kuasa, especially pernah dengar nama Tariq Ibn Ziyad. Tariq Ibn Ziyad ni apa ni yang membuka Spanyol kan, yang datang ke selat, kalau sekarang panggil selat Gibraltar kan, tapi sebenarnya nama selat tu sebenarnya selat Jabal Tariq kan, Gunung Tariq kan, atas nama Jabal Tariq, tapi di English kan jadi Gibraltar. So waktu zaman Bani Umayyah ni banyaklah berlaku penguasaan 2/3 dunia kan. Islam memang di atas lah waktu ni kan. Islam memimpin boleh dikatakan kalau kita tengok peta ni 2/3 dunia yang boleh dicapai memang orang Islam dah jejak. Orang Islam dah apa ni sampai ke apa ni menaungi, menjaga kan. And then cerita yang apa ni popular waktu zaman Bani Umayyah ni, Tariq lah kan, Tariq bin Ziyad yang apa ni ada yang kata dia bakar kapal kan, bakar kapal sebab dia cakap matlamat kita apa ni menang, hidup mulia atau mati syahid kan, which is dia kena kalau you nak hidup, you kena apa ni hidup dengan mulia, which is mulia yang macam mana, mulia yang cara yang Allah redha kan, cara yang kita buat kerja kita as khalifah kan, sebarkan Islam. Islam bukannya luaskan kuasa dengan datang kat negara tu and then perang, tak kan. Islam datang dengan Islam tawarkan dulu. Apa ni orang Islam, orang tentera Muslim datang tawarkan Islam dulu kan. Kalau tak nak, okey bayar jizyah. Which is jizyah ni untuk apa? Jizyah ni untuk orang Islam melindungi negara tu dan apa ni tempat tu kan. And then kalau tak nak juga bayar jizyah, barulah diperangi kan. So
itulah kan bukannya Islam disebarkan dengan pedang kan, tak pun. Tapi Islam datang, kebanyakan negara kat Spain ni ada beberapa tempat tu, ada satu tempat ni ada tentera Islam datang, dia tak sampaikan dia Islam, dia terus macam datang tu terus terus macam memerangi kan. Jadi dipanggil semula kan, dipanggil semula untuk diadili kan. Tentera Muslim perlu tinggalkan kawasan tu kan, sebab diorang tak sampai ke Islam dulu, diorang terus datang perang. Ada satu momen tu berlaku, and then disebabkan tauladan tu, orang-orang dekat tempat yang diorang masuk tu pun masuk Islam kan. Sebab tengok tentera Islam bila datang sebuah negara, dia bukannya datang tu untuk merosakkan kan, tapi untuk bagi sinar Islam. Macam Kak cakap tadi, bila tentera Islam datang, dia buka satu tempat tu daripada tertutup dengan jahiliah, kehitaman jahiliah tu, kepada terangnya cahaya hidayah Islam tu kan. Macam itulah kan. Abu Ayyub Ansari ni pun popular juga, tapi agak rasa lacking of time kan, so tak apalah kan. And then antara nama yang popular juga dalam zaman Bani Umayyah ni adalah Umar bin Abdul Aziz kan, which is pemerintahan dia sangat hebat lah, which is waktu dia memerintah Islam terus orang Islam terus meluaskan kuasa, tapi dalam masa yang sama dia tak meninggalkan masalah dalaman yang berlaku dekat dalam pemerintahan Islam tu sendiri kan. Dia melihat orang dah mula macam berleha-leha, salah bahasa tu, bermacam terlepas pandang dengan dakwah, kerja-kerja dakwah sesama orang Islam kan. Dah mula nampak macam tak berapa kuat sangat, macam dah kendur sikit kan. So dia waktu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ni, dia kuatkan balik dalaman orang Islam dan luaran orang Islam juga, which is perluasan kuasa dia tetap buat, dan orang-orang Islam pun mula semakin hidup semakin lebih baik lah dengan Islam tu. Maksudnya diorang diorang dah tak meninggalkan tugas diorang as khalifah tu lah kan, untuk terus menyebarkan Islam sesama, menjaga iman masing-masing kan. Waktu zaman Umar Abdul Aziz ni memang sangat aman, tak ada orang yang miskin, orang-orang munafik memang tenggelam lah waktu ni. Sebab waktu zaman-zaman dah ke belakang ni, orang munafik dia memang sangat suka memporak-perandakan Islam tau. Dia suka kacau dalaman orang Islam kan. So waktu ni Umar Abdul Aziz dapat kawal orang-orang munafik ni, orang munafik tak boleh buat kerja. Orang munafik memang tergantung macam you memang tak boleh, sebab kalau dia orang bergerak memang nampak sangat kan. So waktu Umar Abdul Aziz memang sangat perform lah kan pemerintahan dia. Sebab tu ada yang sebut diorang ni adalah Umar bin Abdul Aziz ni adalah khalifah yang kelima kan. Sebab tadi dia akan sebut kan khalifah ada 4 kan. Dia ada yang sebut dia ada khalifah yang kelima kan. Sebab apa, dia ni adalah Umar bin Abdul Aziz ni, kalau nak tahu, dia adalah cicit Umar Al-Khattab. Jadi dia adalah apa orang panggil, genetik Umar tu kan, ketegasan dia dalam memimpin, betapa amanahnya, betapa dia menjaga rakyat. Inilah Umar bin Abdul Aziz kan. Pemerintahan dia memang sangat terbaik lah, sampai serigala dengan kambing pun boleh duduk sekali, which is diorang tak lapar. Serigala tak tengok kambing rasa nak makan, tak pun, sebab dia ada makanan dia sendiri, dia tak rasa terliuk dengan kambing. Itulah kan perumpamaan yang diberikan waktu zaman Umar bin Abdul Aziz ni. And then di hujung-hujung pemerintahan Umar bin bukan Umar, di zaman pemerintahan Bani Umayyah ni, which is waktu zaman Hisham Al-Malik rasanya, berlakulah banyak fitnah dan pemberontakan. Sama lah macam waktu zaman Khulafah tu kan, orang munafik punya kerja, orang Syiah, orang Khawarij and tapi waktu ni dia lebih kepada ada juga orang-orang Islam which is Bani Abbas yang memberontak juga, sebab diorang melihat pemerintahan Umayyah semakin tak berkesan, tak kuat, semakin lemah. So diorang nak mengambil alih tampuk pemerintahan. Maka dapatlah tampuk pemerintahan, jatuhlah Bani Umayyah dan naiklah Bani Abbasiyah, which is orang Islam juga. Cuma dia Bani yang lain lah, tapi dia tetap membawa Islam jugalah kan. Tetap sebab diorang punya mission waktu diorang nak ambil tampuk pemerintahan ni, sebab dia nak kuatkan balik Islam dalam kalangan umat Islam lah, Islam dalam diri kalangan orang Islam ni. Aku cakap pun belik-belik dah ni. Macam tu lah kan. So Bani Abbasiyah memerintah paling lama lah sepanjang kita hidup dalam cahaya Islam.
Sekarang dah tak lah kan. Waktu sejak sepanjang sejarah Islam, Bani Abbasiyah memerintah selama 508 tahun kan. Which is paling lama lah kan dalam pemerintahan Islam. So daripada 750 Masih sampai 1258 Masih kan. So waktu Bani Abbasiyah ni kan tadi akak dah cakap kan, waktu Bani Umayyah dah Islam ni dah 2/3 dunia, which is Islam dah tersebar hampir ke seluruh dunia. Jadi waktu zaman Bani Abbasiyah ni diorang pemerintah Bani Abbasiyah ni dia lebih fokus kepada nak bina tamadun Abbasiyah tu sendiri kan. Waktu pemerintah Bani Umayyah dekat Damsyik Damaskus, Syria kan. Waktu Bani Abbasiyah ni dia dekat Iraq, Baghdad kan, tampuk pemerintahan dia, tapi dia berubah-ubah tempat juga, ada masa dia berubah juga sekejap. So pemerintahan dia dia fokus nak bina tamadun, which is waktu ni lah penyebaran ilmu, memang sangat perkembangan ilmu sangat pesat lah waktu ni kan, which is apa yang korang belajar sekarang ni sebenarnya lagi-lagi yang belajar sains, fizik, math, semua algebra semua tu bermula waktu ni. Tak tahu kan? Tiba-tiba. Waktu ni lah bermula segalanya. Semuanya bermula dengan orang-orang Islam. Bukannya orang-orang yang opal yang macam kita dengar kan. Sebenarnya semua hebatan-hebatan ni bermula daripada umat Islam ni sendiri. And waktu ni jugalah munculnya imam empat mazhab lah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi kan. So semua tu berlaku dalam tempoh 508 tahun ni kan. Okay, so akak go through lah. Okay, empat mazhab ni. Waktu ni lah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali lahir dan hidup waktu ni lah kan. Dan kenapa dia orang sebab waktu ni kita kena faham imam-imam ni dia tak duduk kat satu tempat yang sama. So waktu ni juga dia orang bukannya akak cakap sebab kita Imam Syafi'i jadi imam lain ni tak pun, semua betul je semua imam, cumanya waktu ni sebab bila dia orang mengkaji ilmu-ilmu Islam, so waktu ni kan penyebaran ilmu Islam sangat luas kan, sangat memang fokus untuk belajar ilmu tafsir, ilmu kalam, segala ilmu hadis kan. Jadi waktu ni diorang kaji balik, okay macam kalau hadis yang ni berpandangan macam ni, dia ambil hadis yang diwayatkan oleh sahabat yang ni lebih fokus sahabat yang ni. Jadi sebab tu kadang-kadang ada cara soalan yang berbeza, tapi tak salah pun, tak ada yang salah pun. Sebab bila cakap penceritaan kan, bila para sahabat sampaikan balik apa yang Rasulullah buat tu, dia ada yang nampak dengan sahabat ni lain, Rasulullah buat dengan sahabat ni lain, ada masa macam tu kan. So itulah kan empat mazhab. And then waktu ni lah perkembangan ilmu. Waktu ni ilmu fizik, ilmu mat, kimia, algebra, al-Khawarizmi yang kita belajar semua tu, semuanya daripada orang Islam. Daripada tokoh Islam, pernah dengar nama Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn Rushd, al-Khawarizmi, Ibn Haytham, Ibn Firnas, Ibn Miskawai. Semua tu yang sangat ahli, sangat pakar kan dalam ilmu-ilmu masing-masing kan. Macam Ibn Miskawai dalam falsafah dan etika, Ibn Sina dalam perubatan, algebra kan, algebra pula, Khawarizmi kan dalam matematik sendiri. So banyak lah yang waktu ni lah yang Ibn Battutah dalam pelayaran, dia yang buat peta ke semua kan dalam astronomi. So orang-orang ni lah, waktu ni lah Islam, orang-orang Islam sendiri, orang Islam tau yang awal mencipta kamera. Aku tak letak gambar dalam ni, tapi memang orang Islam yang kamera phone yang kita tengok ni yang sekecil-kecil ni kan. Sebelum ni macam kita kata manual untuk jadikan sebuah kamera tu sebenarnya dicipta oleh orang-orang Islam kan. Kamera, kapal terbang, jam, alatan bedah, semua tu orang Islam yang start, bukannya orang Eropah. Tapi kenapa kita dapat orang Eropah yang kita rasa macam orang Eropah yang buat, ada sebab dia kan, nanti kita tahulah kan. So macam tu lah. So sebenarnya kan waktu Bani Abbas ni memang sebab fokus dengan pembinaan tamadun, memang sangat orang Islam memang sangat hebat lah. Satu dah besar, dah luas kan. And then waktu ni memang perkembangan ilmu yang sangat hebat sampai setiap ilmu yang kita ada sekarang ni kebanyakan dipelopori oleh
orang-orang Islam waktu ni sebenarnya kan. So inilah kan antara orang-orang kan yang dilakarkan semula yang kat belakang tu korang tak nampak pun kalau kat tunjuk kan. So tak apalah kan. Yang ni tak nampak kan macam tu. Tak nampak kan macam tu. Adalah kat dalam ni ada Ibnu Battuta, ada Ibnu Sina yang seorang tu Al-Khawarizmi dan sebagainya kan. Inilah apa ni orang-orang kan. And then waktu zaman Bani Abbasian dah juga dah ada university which is orang Islam yang bina dulu kan, Universiti Cordova, Universiti Nizamiyah dan Mustansiriyah ni kan. Universiti perpustakaan, istana, bangunan waktu ni dah megah memang hebat kan. Orang Islam memang sangat hebat dan sangat tinggi waktu ni kan. Ini kan tengok tiba-tiba garisan macam ni kan. So nak katanya waktu zaman Bani Abbasiyah ni orang Islam dah berada di puncak dunia. Di mana seluruh kan agak cakap 2/3 dunia tu kan. Orang-orang yang di 2/3 dunia ni semua ni merujuk kepada orang Islam. Kalau kita tengok sekarang ni kan, kalau kita cara pakai kita kan, kita akan tengok cara pakaian siapa, orang mana. Kita akan tengok orang barat kan, orang barat pakai macam ni lah. Kalau kita pakai macam ni nampak jumut, kalau pakai macam ni nampak tu, nampak tak cantik. Tapi dulu macam tu lah. Kalau macam mana kita tengok orang barat sekarang kan, macam mana kita tengok fashion ke, macam mana kita nak tengok ilmu ke, kita nak rujuk siapa yang sekarang kita tengok barat kan. Tapi dulu waktu zaman Bani Abbasiyah ni, kita ni orang Islam ni lah yang dirujuk. Cara pakaian. Kalau dulu kenapa convocation tu pakai jubah kan? Bermula pada orang Islam lah. Sebab orang Islam bila dia macam graduate, dia orang akan dipakaikan jubah sebagai tanda dia macam dah graduate lah. Susah sangat lah macam tu kan. So daripada mana benda ni dapat? Daripada orang Islam kan, jubah tu kan. And banyaklah sebenarnya benda-benda yang orang Islam yang pelopori kan, orang Islam yang mulakan, yang memang daripada dulu waktu zaman ni memang apa benda pun yang orang Islam buat, orang Eropah ke orang Sepanyol dia akan follow. Ada satu ni waktu akak belajar dulu, waktu diploma yang Ustaz akak cerita, ada dekat area Eropah, diorang kan tak ada ilmu kan, tak ada ilmu perubatan, tak ada apa kan. So diorang kalau sakit, contohnya sakit kaki kan, sakit kaki macam luka ke macam lenguh ke apa kan, diorang potong terus kaki. Lepas tu dah potong kaki, sakit kan, sebab bila dah potong diorang bukannya ada bius ke dalam benda kan, dia potong macam tu kan. Bila dah sakit dia potong lagi sebelah kaki, lalu mati orang tu. Macam itulah cara perubatan orang-orang Eropah, orang-orang yang memang waktu tu diorang macam dalam zaman yang macam diorang dalam kebodohan lah, hidup dalam kebodohan lah. And bila macam tu datangnya orang Islam, ubatkan diorang dengan cara yang betul kan. Bila sakit ni dia bagilah ubat yang sepatutnya kan. Orang Islam, which is Ibnu Sina, Ibnu Rushd, diorang ni lah yang mengembangkan ilmu-ilmu perubatan kan. So kita bukan, kalau korang nak tahu lah sebenarnya ilmu perubatan sekarang ni kan, buku-buku yang dirujuk sekarang ni, buku yang ditulis oleh Ibnu Sina sampai sekarang dirujuk lagi. Kenapa? Sebab dia lah pengasas kepada semua benda tu kan. Ada tokoh yang mengasaskan alatan bedah, dia yang buat alat bedah tu macam tu. Bukannya orang Inggeris yang buat, bukan orang Barat yang buat kan, tapi kita orang Islam kan. Tapi ke mana pergi semua tu? Kenapa sekarang ni yang dapat nama orang Barat kan? Tapi sebenarnya keadaan waktu ni memang Islam berada di tempat yang tertinggi. Even bahasa pun, bahasa Arab waktu ni sangat diagungkan. Waktu ni orang memang semua bercakap bahasa Arab. Kenapa? Sebab waktu ni boleh kata macam Islam yang trending lah waktu ni. Memang orang Islam yang paling tinggi. Kalau search Twitter tu, hashtag nombor 1 trending. Kalau tengok Instagram pun nombor 1 juga. Instagram mana ada trending. Kalau tengok YouTube tu, mungkin yang paling banyak viewers tu, banyak view tu orang Islam, yang subscriber paling banyak tu orang Islam tu. Memang itulah kedudukan orang Islam waktu ni kan. Pada sepanjang 1258 Hijrah, 258 tahun Hijrah kan. Itulah kan orang Islam kan, semakin lama semakin meningkat. So graf yang agak tunjuk ni, yang dash kat bawah tu adalah zaman jahiliyah tu kan. And then bila titik yang pertama tu naik zaman Mekah kan, 13 tahun. And then naik tinggi. Kenapa? Waktu zaman Madinah kan, 124,000 orang kan masuk Islam. And then zaman Khulafa, and then zaman Bani Umayyah dan zaman Bani Abbasiyah. So macam tu kan, berkembangnya Islam sehingga
berada di puncak dunia, which is Ustaziatul Alam. Tadi kalau tengok slide yang akak tulis banyak bahasa tu, akak lihat di bawah dia Ustaziatul Alam kan. Which is nak kata apa maksud Ustaziatul Alam ni? Ustaziatul Alam ni adalah berjukan dunia. Macam akak cerita tadi lah kan. Apa ni, waktu inilah waktu era-era emas kan orang Islam kan, di mana kita memegang trofi dunia tu kan. Kita yang memimpin dunia waktu tu kan. Kita yang memiliki segala khazanah dekat dunia ni kita punya kan. Tapi bukan khazanah yang kita fikir pasal harta kan, tapi apa ni, pengaruh Islam tu memang tersebar luas kan. Even orang Eropah yang waktu tu yang bukan Islam pun pakai tudung. Kenapa? Sebab trendingnya waktu tu adalah orang Islam tu. Orang Islam bertudung kan. Jadi itu apa yang menjadi tumpuan dunia kan. So itulah kan era-era emas di mana Islam semakin bercahaya dan bercahaya. Inilah apa ni kebanggaan kita dulu kan, trofi ni kan. Trofi ni yang kita pegang dulu, kita pernah pegang dulu trofi ni. Jadi adakah trofi ni masih lagi di tangan kita? Jadi selamat fikir-fikir kan dan selamat beramal yang tiba. So itulah kan, insyaAllah kan sesi akak malam ni kan akan nak sepanjang 2 kali session ni kan, banyak cerita-cerita macam mana Islam tu slowly berkembang kan. Sepanjang hidupnya Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah, disambung oleh para khulafa Rasyidin, disambung dengan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah kan. Orang-orang Islam terus berterusan menjaga amanah yang Allah bagi kan, dengan membawa bebanan khalifah tu untuk sentiasa make sure yang kita memegang trofi ni kan, sehingga ke sehingga berada di puncak dunia, sehingga orang melihat yang Islam ni adalah agama yang tertinggi. Allah adalah Tuhan yang satu, dan hidup yang diredai, hidup yang betul adalah hidup cara orang Islam ni kan. Dengan Islam ni lah kita akan berjaya kan. Kalau kita tengok lah dalam tempoh kita 2 session ni kan, apa paling benda yang kita boleh belajar kan, macam mana Allah nak tunjuk kat kita kan, macam mana sebenarnya macam mana Islam macam mana Islam tu nak menang adalah dengan kita pegang kepada Allah kan. And kalau kita tengok sepanjang perjalanan Islam berkembang ni, bukan bagaimana Islam boleh sampai ke tahap memegang trofi dunia ni, bukanlah dengan mereka bermula dengan peralatan yang hebat kan, tapi mereka bermula dengan Al-Quran dan As-Sunnah tu kan. Apa-apa pun yang diorang lakukan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah kan. Diorang pegang kepada Allah kan. Diorang akan buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Mungkin begitu juga lah kan kita kan. Apa yang kita macam mana kita duk fikir macam mana kita nak berjaya, macam mana kita nak pegang trofi dunia kan. Tapi sebenarnya bila kita tengok balik sejarah, banyak sangat yang Allah dah tunjukkan kepada kita kan, apa yang kita kena buat kalau kita nak pegang trofi dunia ni kan. Jadi kita tak tahu sekarang ni kan, masa untuk kita reflect diri kita kan, adakah trofi ni masih lagi kat tangan kita kan atau tak kan. So kita macam semua orang tahulah, kita ada banyak series. Jadi mungkin di siri yang seterusnya korang akan dapat jawapan juga kan. Jadi sepanjang 2 siri ni itulah kan, akak harap ada sedikit buah yang kita boleh petik, yang boleh kita merasa hasilnya kan, which is dapat kita amalkan kan, supaya kita dapat menjadi individu-individu yang bersama-sama berusaha untuk menaikkan Islam, berusaha untuk memastikan Islam tu berada di puncak dunia, bukan lagi di bawah tapak kaki kan. Sekarang ni kita tak tahu kan nilai Islam sekarang ni dekat mana kan. Macam waktu zaman Jahiliyah dulu ke, waktu zaman Mekah ke, kan kita tak tahu kan. Sekarang ni hidup kita dah tak seperti yang berada di tempat yang tertinggi ni kan. Tapi itulah kan, kita usaha kan menjadi orang-orang yang turut sama menaikkan Islam tu semula kan. So insyaAllah itu je kot daripada saya. Jazakillah khairan kathiran. Jazakumullahu khairan kathiran pada semua yang ada malam ni. Jadi tanpa akak nak minta maaf juga kalau dalam sepanjang akak bercakap ada yang
tergores hati, kalau ada yang tak faham boleh PM tepi. Kalau ada apa-apa boleh je nak soalan kat dalam Google Meet ni. So insyaAllah kalau tak ada apa-apa lagi, itu je kan daripada akak. Tak berjumpa dah kita minggu depan. Iba, tak berjumpa dah kita minggu depan kan. So insyaAllah itu je, terima kasih. Okay. InsyaAllah, Alhamdulillah. Banyak kat pandai lebar kat Kak Afifah ceritakan kan, dan banyak yang kita dapat tahu malam ni. So, best tak semua orang? Best tak apa perasaan semua orang? Best kan Akidah? Kalau akak sendiri pun, akak rasa macam best dengan cerita-cerita dan apa yang yang Kak Afifah sampaikan. Banyak benda yang kita sebenarnya hebatlah Islam tu sebenarnya. Seronok macam mana? Rasa amazed tak dengan Islam tu sendiri? Rasa amazed sangat. Rasa macam ini ke Islam yang sebenar. Kan maknanya macam seperti mana yang kita sebelum ni kan banyak kan dikongsikan dengan pengakuan barat, macam kita dah kurang tahulah pasal sirah yang dulu-dulu kan. So lepas pada dengar cerita ni rasa macam terharu lah, rasa macam hebatnya Islam tu gitu. Itulah. Itulah macam akak mula-mula dengar tu pun akak rasa macam wow, aku tak pernah tahu pun Islam ni sehebat ni. Aku tak pernah tahu pun Islam tu adalah Ustazatul Alam tu. Dia adalah rujukan dunia tu kan. Macam Izzah kata, rasa nak hidup di zaman tu. Alhamdulillah, Islam sangat ulung dulu kan, Izzah kata. So nak katakan, Islam ni adalah adalah hebat kan. Tapi untuk mencapai kehebatan yang agung tu, bukan kehebatan yang agung, tapi mencapai puncak tertinggi tu, dia melalui banyak pengorbanan, melalui banyak perjalanan yang mana kita kena berkorban kan. So nak katakan semua fasa-fasa yang graf kat Afifah tunjuk tadi, fasa-fasa tu bila mana kalau semua orang menjalankan tujuan hidup dia, menjalankan tujuan hidup sebagai seorang hamba dan khalifah tu, abid dan khalifah tu, insya-Allah Islam tu akan menjadi UA tu kan, Ustaz Alam tu, dan Islam tu akan mencapai darjat tertinggi ke? Darjat yang tertinggi tu. Berada di puncak dunia kan. Tak terasa ke macam bagaimana Islam kita sekarang ni kan? So bagaimana kita nak mencapai Islam tu sebenarnya? Tak rasa macam takkanlah aku selesa je hidup dengan Islam yang macam ni. Tapi kalau semua orang lah, kalau macam masing-masing kan. Kalau akak sendiri akak rasa macam tak best ni Islam sekarang ni. Bukan tak Islam sekarang, maksudnya kita bukanlah menjadi Islam yang macam Islam yang harmoni tu kan. Kalau kita dengar tadi pasal zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz tu, Islam yang harmoni tu adalah Islam yang bila mana semua tunduk di bawah satu penguasaan Islam tu sendiri. So kita dah tahu kan macam mana pentingnya untuk kita melaksanakan tujuan hidup tu sendiri. Pentingnya untuk kita sama-sama mencapai kegemilangan Islam tu. Sebabnya semua orang nak, kalau kita nak rasakan kegemilangan Islam tu, semua orang nak rasakan Ustazatul Alam tu, semua orang pun kena sama-sama kembali pada Allah dan jalan tujuan hidup tu sendiri. Okay, insya-Allah. Ada tak siapa-siapa nak share lagi sikit tentang malam ni? Ataupun nak komen apa-apa ke? Ada tak? 1, 2, 3. Kalau tak ada pun cakap je dekat chat tak ada. Supaya akak tak tertunggu lama sangat. Ada tak? Anyone? Satu? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita bagi sekarang ni kita dah berada di puncak dunia kan? Apa akan jadi selepas tu? Adakah kita akan naik lagi ataupun atau mendatang ataupun adakah puncak dunia tu adalah Islam yang sekarang? Okay, nantikan insya-Allah kita pada siri yang seterusnya Isnin nanti kita akan berjumpa lagi. Sebelum tu tahniah buat semua orang kerana masih berjaya pada saat ini. Dan terima kasih juga kepada semua orang. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita
tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, terima kasih semua orang.